Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang adab berperang mengikut aturan Al-Quran. Okey, jadi saya mulakan. Baik. Adab perang yang pertama kita boleh jumpa dalam Al-Quran ialah berdasarkan surah Al-Anfal ayat 60 yang bermaksud, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, yakni kekuatan apa sahaja yang kamu sanggup dari kuda-kuda yang ditambak untuk berperang, yakni dengan persiapan itu kamu mengentangkan musuh Allah dan musuhmu dan orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, nescaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiayai ataupun dirugikan. Okey, dalam ayat ini kita boleh lihat iaitu tuntutan Allah agar menguatkan diri untuk menghadapi musuh. Namun ia tidak bermakna untuk bahawa Islam menggalakkan keganasan ataupun perang. Kekuatan diri yang dipersiapkan untuk menghadapi musuh ni adalah untuk sekiranya tidak ada jalan lain untuk menampik kejahatan yang dilakukan, dan sekiranya kita ingin balas ianya perlu bersesuaian dengan ancaman yang dihadapi. Contohnya kalau kata tentera musuh dalam 10,000, kita pun perlu siapkan dalam lebih kurang 10,000, iaitulah yang dimaksudkan bersesuaian dengan ancaman yang dihadapi. Okey, sebenarnya jika lawan berhenti dalam melakukan penganiayaan ataupun kejahatan mereka, jadi peperangan ataupun aksi peperangan yang kita lakukan tu juga harus dihentikan, ataupun kita perlu jalankan gencatan senjata dengan segera kerana mereka tidak lagi memerangi kita, dan Allah hanya suruh berperang kalau mereka masih memerangi kita. Seterusnya surah Al-Baqarah ayat 193, bermaksud, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada pemusuhan lain melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Okey, ketaatan kepada Allah bukan berarti mereka harus memeluk agama Islam. Okey, ketaatan ni bentuk bermaksud kepatuhan kepadanya, iaitu ataupun lakum dinukum waliyadin, bagi agama kamu dan bagi kami agama kami, yakni silakan masing-masing melaksanakannya tanpa saling mengganggu. Maksudnya ketaatan yang kepada Allah ni ialah semua agama, walaupun mereka tidak ingin memeluk agama Islam, tapi mereka perlu menghormati hak agama Islam, dan begitu juga orang Islam perlu menghormati hak agama mereka, yakni tidak lagi pertumpahan darah ataupun peperangan yang berlaku. Hal ini kerana Allah memberi kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya. Namun jika mereka berhenti memusuhi kamu, maka tidak ada pemusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kata zalim ini dapat ditujukan kepada sesiapa pun. Contohnya jika seorang Islam itu sendiri berlaku zalim, dia juga perlu diperangi, bukan saja orang kafir. Okey, seterusnya daripada surah Al-Baqarah juga ayat 216, yang bermaksud kamu diwajibkan berperang untuk menentang percubaan, sedang perangan itu ialah perkara yang kamu benci, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahawa Islam sangat benci kekerasan, apalagi perang. Okey, Allah tahu bahawa perang tidak disenangi oleh umat Islam, tapi berjuang menyingkirkan penganiayaan dan menegakkan keadilan mengharuskannya. Bermaksud, Allah tidak menyuruh kita berperang, melainkan sekiranya perlu, iaitu untuk menegakkan yang hak dan menjatuhkan yang batil. Okey, ayat ini juga demikian. Ayat ini dari satu sisi mengakui naluri manusia, tetapi dari sisi lain mengingatkan keperluan hal tersebut jika kondisi mengharuskannya. Okey, sebagai naluri seorang manusia, takkan kita nak berperang kan? Kita mesti nak hidup dalam keadaan damai-damai. Tetapi hal itu, peperangan itu diperlukan jikalau kita terlibat dalam sesuatu hal ataupun sesuatu keadaan yang memerlukannya. Contohnya kalau kata Siam masuk nak perang kita tak boleh tunggu, kita kena perang juga. Sebab apa? Sebab mereka dah menceroboh kita, dah hak kita. Okey, seterusnya ni poin terakhir yang saya jumpa pada surah Muhammad ayat 4. Okey, dalam surah ni, dalam ayat masuk ayat ni, yang mesej yang saya boleh keluarkan ialah walaupun perang ni tak dapat dielakkan, perangan ni kita tak nak elakkan, tapi ada juga pantang larang dalam perang yang kita perlu ikut berdasarkan Islam. Antaranya ialah kita tak boleh bunuh orang tua, orang perempuan atau budak kecil, dan jangan melakukan mutilasi, yakni seksa. Kalau kata kena bunuh,
bunuh cepat-cepat, contohnya dengan pancung pala, sebab ini adalah dengan cara yang cepat untuk menghabisi nyawa seseorang. Dan harta benda juga, tempat-tempat ibadat kita tak boleh hapuskan, sebab Nabi tak galakkan dan Nabi tak bagi. Setelah ayat Quran ni pun menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Taala pun tak suka tindakan tersebut. Yang kita perlu lakukan hanyalah menentang mereka yang zalim, bukannya melakukan kemusnahan. Itulah yang cuba disampaikan dalam Quran. Okey. Akhir sekali saya ingin masuk pada kesimpulan, iaitu contoh sikap Nabi Muhammad SAW apabila menghadapi musuh. Yang kita boleh jumpa yang paling popular adalah apabila Nabi saya masuk balik ke dalam Mekah, menguasai Mekah dengan gemilang. Mereka walaupun pada satu ketika dahulu dia diusir dan dihalau daripada tanah tumpahnya sendiri oleh kaum-kaum musyrikin yang ada dalam Mekah tu, tapi Nabi balik, Nabi tak balas dendam. Apa yang Nabi kata, kalian adalah saudara atau anak saudara kami yang mulia, kalian adalah orang-orang bebas. Yakni Nabi tak ada niat pun nak balas dendam ataupun lakukan keganasan kepada mereka, kerana hal itu tidak perlu. Ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang indah dan peperangan bukanlah sesuatu yang digalakkan oleh Islam seperti digembar-gemburkan oleh media barat. Sekian, terima kasih.